Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid 503-504. Kita bertemu lagi dalam video ketiga bab 7. Jadi kita telah pelajari dalam video terdahulu tentang bahan-bahan sintetik seperti getah sintetik, kemudian plastik. Jadi kita buat revision sikit tentang tentang plastik termoset. Okey. Okey, plastik termoset lembut semasa mula-mula dibuat dan menjadi keras apabila sejuk. Boleh diacu hanya sekali. Jadi maksudnya tidak boleh diacu berulang kali. Hanya boleh dipanaskan dan kemudian dibentuk untuk menjadi produk sekali sahaja. Tidak mudah dinyalakan, tidak mudah terbakar. Boleh tulis sebagai tahan panas. Okey, takat lebur tinggi. Okey, takat leburnya tinggi. Tahan lasak. Contoh-contoh backlit, epoksi, polimer epoksi, melamina. Okey. Sementara itu, untuk termoplastik pula, lebih ringan. Lebih ringan. Jadi kamu boleh kata termoset tadi, lebih berat lah. Okay, untuk sekadar perbandingan. Okay, lebih berat. Untuk plastik, termoplastik ringan, boleh diacu berulang kali. Okey. Jadi contohnya kalau kamu ambil plastik kan. Okey. Plastik bag. Jadi plastik bag ni boleh di kital semula berulang kali. Boleh diacu ataupun dibentuk berulang kali. Ya. Kemudian tahan pada bahan kimia. Okey, tetapi dia kurang tahan kurang tahan pada bahan kimia. Set lebih tahan terhadap bahan kimia. Okey, termoset lebih tahan terhadap bahan kimia. Sebab kita nak tunjukkan perbandingan antara plastik termoset dengan plastik termoplastik. Jadi termoset lebih tahan terhadap bahan kimia. Okey. Okey. Bahan kimia. Okey, jadi termoplastik pula tadi kurang tahan pada bahan kimia. Sebab kita nak nampakkan perbandingan. Termoset lebih tahan, termoplastik kurang tahan. Mudah dinyalakan, maksudnya mudah lebur. Ya.
takat lebur rendah. Maksudnya bila kamu panaskan dia akan terbakar lah. Okey, mudah dinyalakan. Okey. Kemudian boleh lentur. Boleh lentur macam plastik bag ni, boleh lenturkan. Okey. Jadi kamu juga boleh tulis dia sebagai lembut. Okey. Apa lagi yang kita boleh banding? Tahan lasak. Jadi kita boleh kata termoplastik kurang tahan lasak. Baik ya. Okey. Jadi ini sedikit perbandingan antara termoset dan termoplastik. Jadi kamu tengok macam ni je. Kalau untuk cikgu bagi tips kan. Kalau kamu tengok termoset, kamu tengok peralatan yang tahan panas. Tapi kalau untuk termoplastik yang tidak tahan panas. Jadi kalau benda-benda berkaitan elektrik, berkaitan dengan api memasak dan sebagainya, keperluan untuk tahan panas itu termoset. Tapi kalau peralatan yang tak perlukan plastik tu tahan panas, okey, macam banyak contoh-contoh Jadi itu adalah termoplastik. Okey. Untuk termoplastik, nama-nama je memang semua mula huruf P. Ada 4 P iaitu polyethene, PVC, polyvinyl chloride, polypropene, okay. Dan satu lagi ialah Perspex. Okey, anda boleh tengok video yang bahagian kedua hari tu ya. Untuk contoh-contoh termoplastik. Okey, jadi kita boleh sambung. Jadi kita dah belajar tentang getah sintetik, kita dah belajar tentang plastik, termoset dan termoplastik. Jadi ada satu lagi bahan sintetik dalam industri, iaitu kita panggil gentian sintetik. Ya, gentian sintetik. Apakah contoh-contoh gentian sintetik? Okey. Untuk gentian sintetik, kita ada nylon dan polyester. Okey, nylon ni contoh tali nylon, stokin nylon. Okey. Tali nylon. Ya. Berus gigi nylon. Okey, berus gigi nylon. Ini bawah. Tali nylon. Jaring polyester. Okey, jaring polyester untuk buat layar. Okey. Alright. Jadi kat sini ada beberapa contoh, kamu boleh ingat 1-2 lah. Nylon buat tali nylon, stokin nylon, berus gigi nylon, tekstil, kapet, jaring ikan. Untuk polyester, untuk buat tekstil, benang, tali pun boleh. Okey, tali polyester, kalau tulis tali, untuk contoh polyester, tali polyester. Kalau untuk nylon, contoh dia tali nylon. Kita kena tulis lah tali nylon penuh.
tali poliester. Okey. Kemudian kita ada contoh plastik komposit. Ini Kevlar. Kevlar untuk buat baju kalis peluru, buat peralatan sukan lasak, kain kapal layar. Untuk Nomex, pakaian ahli bomba dan pakaian dalam industri kenderaan lumba. Okey, F1 okey, ataupun Grand Prix motosikal. Teflon buat pelapik kuali, peralatan memasak. Okey. Kemudian Mila buat pita video, bahan dalam industri elektrik dan elektronik. Contoh ya. Okey, buat peralatan memasak. Apa lagi? Peralatan memasak juga. Ada sarung tangan motosikal. Okey, apa lagi? Ada baju bomba. Okey. Dia ada topi keleda untuk pelumba. Kita ada baju kalis peluru juga. Okey, baju kalis peluru. Okey. Right. Jadi itu adalah contoh-contoh gentian sin terbagi kepada dua, nylon dan polyester. Kita juga ada contoh plastik komposit, ya. Plastik komposit ada 4, Kevlar, Nomex, Teflon dan Mila. Jadi kita sampai ke 7.3 dah. Practicing responsible attitude in the disposal of synthetic polymer. Jadi kita nak mengamalkan sikap yang bertanggungjawab dalam pelupusan bahan-bahan polimer sintetik. Jadi kita hasilkan bahan sintetik untuk kegunaan kita. Jadi perlulah kita tahu bahawa bahan-bahan ni tidak mudah dilupuskan oleh alam sekitar. Okey, tak dapat dihapuskan oleh alam sekitar. Jadi kita perlu mengamalkan sikap yang bertanggungjawab. Okey, kita akan masuk ke penjelasannya. Jadi apakah kepentingan pembuangan polimer sintetik dengan betul? Plastik tidak terbiodegradasikan. Ini ayat yang kamu kena ingat. Tidak mereput maksudnya. Tidak mereput. Maksudnya bakteria tidak akan mampu untuk menjadikan plastik terurai. Jadi plastik akan mencemarkan alam sekitar. Pembakaran plastik pula akan membebaskan asap dan gas beracun ke atmosfera. Ini mengakibatkan hujan asid berlaku, kesan rumah hijau, pemanasan global. Okey, ini contoh plastik yang dibuang. Ini jika dibakar akan bebaskan gas-gas yang berbahaya, yang beracun, boleh menyebabkan hujan asid. Pembakaran plastik hujan asid boleh menyebabkan kesan rumah hijau dan juga pemanasan global. Jadi bagaimanakah pengurusan pembuangan polimer sintetik yang betul? Okey, yang betul, berkesan, yang sepatutnya. Jadi plastik yang boleh dikira semula perlu dihantar ke pusat kitar semula. Okey. Menggunakan semula bekas dan beg plastik. Jadi ini guna semula. Ini kitar semula.
Membakar plastik di dalam penunu. Dalam kebuk penunu. Ataupun kamu boleh tulis dalam bekas tertutup. Okey. Membakar plastik dalam bekas tertutup ataupun penunu. Membakar plastik dalam kilang pemulihan tenaga moden. Selain itu, boleh membawa beg beli belah, bakul atau bekas makanan sendiri. Atau boleh menggunakan beg kertas jenis terbiodegradasi. Okay, menggunakan beg kertas jenis terbiodegradasi. Menggunakan beg jenis kertas. Okay, beg kertas pun boleh juga ya. Asalkan boleh kurangkan penggunaan plastik, satu. Kedua, kalau dah tak boleh nak elak juga, kita terpaksa guna dan kita terpaksa bakar. Bila kita bakar, kita mestilah bakar dalam penunu atau bekas tertutup. Okey, ataupun dalam kilang pemulihan tenaga moden. Baik, jadi itu saja untuk bab 7 ni lah. Untuk bab 7 ni dah selesai sebenarnya. Okay, kalau kita tengok baik daripada awal, kita ada belajar tentang contoh-contoh polimer, plastik, getah sintetik, kita juga ada gentian sintetik ya. Gentian sintetik. Okay, kemudian kita ada tentang pempolimeran. Kan? Kemudian kita ada belajar tentang kegunaan, ciri-ciri dan kegunaan getah sintetik. Okay. Kita ada belajar tentang ciri-ciri polimer sintetik ya. Kemudian kita ada buat perbandingan antara getah sintetik dan getah asli. Dan kita ada belajar tentang contoh-contoh kegunaan plastik. Selepas itu kita memahami ciri-ciri termoset dan ciri-ciri termoplastik. Selepas itu kita membuat perbandingan antara termoplastik dan termoset. Dan dalam topik 7.3 kita mengenali contoh-contoh gentian sintetik. Serta kepentingan pembuangan polimer sintetik dengan betul. Jadi kena tahu apakah kesan daripada pembuangan plastik ataupun pembakaran plastik yang tidak betul. Selain itu, apakah cara-cara untuk melupuskan polimer sintetik dengan betul. Baik ya, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.